Dalam riwayat menyebutkan cincin Nabi itu jatuh ke dalam telaga yang ada di halaman Masjid Quba. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina wa ala habibina wa ala syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan para muslimin sidang Jumaah, tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama marilah kita mulakan pertemuan dan perhimpunan yang penuh barakah pada malam ini dengan kita lafazkan, kita panjatkan setinggi kesyukuran dan setinggi puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rezeki, segala nikmat-nikmat dan kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih lagi dipinjamkan, masih lagi direzekikan, masih lagi dipanjangkan kepada kita. Alhamdulillah, sampailah ke saat ini sekali lagi diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk terus dapat kita sama-sama istiqamah berhimpun dan berkumpul di tempat yang mulia, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita berniat iktikaf, kerana beradanya kita di dalam masjid, di dalam rumah Allah itu, bahkan duduknya kita pun berpahala. Duduknya kita ini pun adalah duduk yang diberikan ganjaran apabila kita berniat iktikaf. Dan inilah tuan-tuan sekalian atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih dipinjamkan kepada kita, yang mana sama-sama kita terselamat. Setakat inilah selamat kita daripada musibah, bahkan secara khususnya daripada wabak COVID yang sedang melanda pada ketika ini. Dia walaupun dah lama kita tak bertemu, dah 3-4 bulan tak ada kita bertemu. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan izin Allah kita ditemukan sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita manfaatkan sebaik-baiknya segala apa yang dikongsikan pada malam ini, insya-Allah. Muslimin, hadirin, tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertemu malam ini seperti biasa. Harapnya masih ingat lagi, harapnya tak lupa lagi, iaitu insya-Allah kita akan sama-sama mengambil pengajaran-pengajaran iktibar dan pedoman daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada kitab Syama'il Muhammadiyah ataupun Syama'il Tirmizi pada bab yang ke-11. Bab ni kita baru je masuk sebenarnya, dan dengan tempoh yang sangat lama kita tak bertemu, kita tinggalkan, kita tangguhkan kuliah kita. Jadi sangat baik tuan-tuan sekalian untuk saya ulang kita lalu bab ini daripada permulaannya. Daripada permulaan bab ini kita ulang kita lalu, kerana ia di antara bab yang unik. Walaupun zahirnya kalau tuan-tuan yang ada buku, ada kitab, boleh tengok, ia adalah bab tentang cincin khatam, tapi ada simbolik di dalamnya. Terutamanya Imam Tirmizi sendiri, pengarang penyusun kitab ini, beliau meletakkan bab cincin ini sebelum
daripada bab pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau tengok zahir cincin je lah, baik yang pakai cincin, baik tuan-tuan yang tak pakai, saya pun tak pakai. Mungkin kita rasa perbincangan ni sekadar sunnah, tak sunnah. Perbincangan ni sekadar Nabi buat ataupun Nabi tak buat. Tapi hakikatnya cincin Nabi SAW kalau dalam kitab ini dia ada simboliknya. Ini juga tuan-tuan sekalian, antara manfaat dan kebaikan kita hadir ke majlis-majlis ilmu. Kadang benda tu kita kata ilmu ni dalam kitab, hutang ilmu-ilmu dalam kitab pandai dah saya baca. Beli buku terjemahan, tengok kat internet, rojok kepada Syekh Google, kita rasa kita boleh tahu. Sedangkan ilmu-ilmu terutama ilmu syariat, ada di antaranya hadir dalam majlis ilmu, itulah baru kita dapat. Berada bersama dengan majlis ilmu baru kita perolehi sesuatu yang dikongsikan. Jadi jangan ingat ilmu tu mata-mata baca. Ilmu tu sekadar kita boleh beli sendiri buku kitab. Baik tuan-tuan sekalian, antara yang mungkin tak jumpalah dalam kitab-kitab dituliskan, tapi syekh-syekh selalu kongsikan perkara ini. Seperti pengajian saya dulu pun dikongsikan oleh syekh dalam pengajian bahawasanya bab cincin dan bab Nabi ini ada simbolik yang besar. Baik, Imam Tirmizi rahimahullah bagi seorang ulama hadis yang besar, ulama hadis hebat, salah satu daripada 6 ulama hadis, beliau dalam menyusun bab ini diletakkan bab cincin. Ada 2 bab sebenarnya. Ini bab cincin yang pertama lah. Diletakkan sebelum bab pedang Nabi SAW. Kenapa? Kerana secara simboliknya tuan sekalian, dalam hadis yang insya-Allah kita akan bacakan nanti, ia bukan semata-mata Nabi nak pakai. Cincin ni jangan kita tersilap, jangan kita terkeliru. Ia tidak seperti sunnah-sunnah lain yang Nabi dah buat daripada awal. Contohnya macam berjubah atau berserban, ataupun mendahulukan kanan, ataupun apa saja sebagian besar sunnah-sunnah yang lain. Dia memang cara hidup Nabi. Cara hidup Nabi mungkin daripada sebelum menjadi Rasul pun Nabi dah dahulukan kanan, Nabi suka pakai kurta, ataupun dalam bab yang lalu kita dah bincang, Nabi suka pakai gamis ataupun qamis. Adapun sebaliknya, cincin ini ia di antara sunnah yang hanya dilakukan oleh baginda pada zaman yang kemudian. Memang kemudian sungguh, bukan sekadar di Madinah aja Nabi mula. Bahkan waktu tu dah berlalu 6 tahun berhijrah ke Madinah. Boleh kata lewat tuan, bila tahun ke-6 ni maknanya Nabi tak lama dah. Kerana baginda SAW wafat pada tahun 11. Di mananya ia antara sunnah yang kemudian. Walaupun kita kata bukanlah sunnah yang lewat sangat, tapi Nabi dengan wafat tu lebih kurang tinggal 4-5 tahun je. Jadi mengapa berlaku begitu? Ustaz, bukan sunnah ni benda yang Nabi suka buat, kan? Benda yang Nabi selalu buat, selalu lakukan daripada awal. Mengapa pakai cincin ni lewat pula? Dia balik kepada hikmah tadi, ataupun dia punya perbincangan tadi. Cincin ni simbolik kepada apa? Tuan-tuan yang Allah Ta'ala, ia hakikatnya simbolik kepada perdamaian ataupun hubungan diplomatik, ataupun hubungan diplomasi. Dia apa kaitannya? Kita mungkin kalau nak kata cincin ni ada dia punya hikmah ke apa ke, selalunya cincin ni perhiasan je lah, kan? Selalu kita sebut cincin ni apa hikmah dia. Cincin ni sekadar nak bagi nampak gah ke, nampak hebat ke, lagi kalau batu yang besar-besar tu, besar batu pada jari lagi, jari awak mengecil kan, oi batu dia besar. Dia mungkin kita rasa itu je lah kot, nampak apa kebaikan manfaat cincin. Sedangkan dalam sirah diriwayatkan bagaimana cincin ini Nabi hanya mula memakainya ataupun memilikinya setelah ada nasihat daripada para sahabat. Apa nasihatnya? Ini kita dah cerita dululah, tapi mungkin dah lama, berlalu masa dah 3-4 bulan, takut lupa dah. Jadi kita ulang cerita lalu, iaitu bagaimana perkara ini atas cadangan para sahabat setelah mereka mendengar hasrat dan keinginan Nabi SAW untuk menghantarkan surat-surat dakwah ataupun surat-surat untuk tujuan menyampaikan agama Islam, tapi bukan kepada orang biasa ni. Yang Nabi nak hantar surat ni kepada ketua-ketua kerajaan luar, ketua-ketua kerajaan-kerajaan yang di sekitar Madinah. Jadi Nabi bila nak hantar surat, macam biasalah, Nabi bincang dulu
Nabi rancang perjalanan sahabat, siapa yang jadi wakil Islam pergi sana, siapa yang jadi wakil Madinah pergi sana, ataupun sekarang kita panggil delegasi ke diplomat ke gitulah. Istilah kita, bahasa kita sekarang kan bahasa yang canggih sikit, bahasa diplomatik gitu. Di zaman Nabi begitu. Bila Nabi surat, nak menghantar surat kepada kerajaan-kerajaan luar ni, akhirnya ada di kalangan sahabat yang mungkin pernah ada pengalaman kot. Mereka ada pengalaman berurusan dengan kerajaan luar ke, pernah jadi utusan ke, pernah jadi diplomat ke, wallahu alam. Dia mereka yang bagi nasihat, wahai Nabi, kerajaan-kerajaan luar ni, kerajaan asing ni, mereka hanya menerima apa-apa dokumen, surat-surat utusan, hanyalah bila mana surat itu ada dia punya, orang kata, daulat dia, ataupun ada dia punya nilai dia. Dan apa nilai pada surat menyurat zaman dulu? Ini tuan, saya boleh baca sirah ni pun jadi kagum juga. Zaman dulu ni, kena ingat, ni bukan zaman Jepun, ini bukan zaman Melaka ke zaman apa, tuan, dia lebih lama daripada itu. Zaman yang Nabi ni kalau kita lihat, mungkin di tanah Melayu ni apa yang ada pun tak tahulah. 1400 tahun dulu, lebih lama lagi lah daripada zaman Melaka, zaman Belanda ke, zaman apa ke. Jadi cara perbandingannya, ini zaman yang sangat lama, tapi bayangkan waktu itu pun dah ada tata cara, dah ada kaedah-kaedah dalam menghantar surat menyurat, terutamanya kepada kerajaan-kerajaan. Jadi para sahabat bagi cadangan ataupun bagi nasihat, wahai Nabi, mereka hanya terima surat-surat yang ada dia punya pengesahan dia, ataupun ada dia punya sesuatu yang menjadikan benda tu sah, laku, nampak benda tu proper, kan, nampak betul lah benda tu diuruskan. Di salah satunya kata para sahabat, surat yang nak dihantar mestilah ada di situ cop ataupun mohon kita kata. Dulu-dulu ni mungkin macam cop timbul tu lah kot. Kan kita dulu kan ada cop timbul, siap dimerahkan, bulat apa semua tu. Dia kata sahabat, adakan cop dulu, barulah apa yang kita hantar tu mereka terima, dikira sebagai sesuatu yang legal, sesuatu yang bernilai dan berharga. Itu yang menarik tuan sekalian, dari dulu pun dah gitu. Dia sampai zaman kita ni, contoh yang mungkin kita boleh kaitkan macam kepala surat, kan, ada alamat dia, ada nama dia, dulu-dulu siap ada kepala surat apa semualah. Tapi zaman sekarang banyak juga, kalau daripada bank-bank sebagai contoh, banyak ada surat-surat yang dah tak ada kepala surat dah, terutama yang jenis cetakan komputer apa semua tu. Tapi macam mana pun urusan surat menyurat zaman sekarang ni, kalau tidak ada kepala surat pun ada alamat, kalau tidak pun ada sign, ada tanda tangan dan sebagainya. Dia pun zaman dulu pun gitulah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, tak boleh kita bayangkan zaman dulu ni zaman yang kuno sangat, kan, ataupun zaman yang dhaif sangat, zaman yang apa benda pun tak ada. Di dalam surat menyurat pun zaman dulu mesti ada cop, baru dikira surat itu surat yang sah. Baik, jadi akhirnya diberi cadangan begitu, lalu Nabi pun nak buatlah. Dalam masa yang sama, Nabi SAW mikirkan juga macam mana penyimpanannya. Kita pun tahu kan, mungkin waktu tu belum ada secara yang teratur macam kita ni. Kalau pejabat kan kita terbayang apa? Zaman sekarang kan kalau sebut pejabat, kita terbayang ada meja, ada laci, ada kursi selesa, ada aircon, ada alat tulis lah. Kalau pejabat yang canggih-canggih tu siap ada macam-macam lagi. Di dalam masa yang sama, Nabi memikirkan untuk penyimpanan dia. Akhirnya Nabi memerintahkan sahabat untuk buat cok tersebut dalam bentuk cincin. Itu yang akhir tuan sekalian, nanti insya-Allah kita akan lihat dalam hadis-hadis yang seterusnya, ataupun kalau tuan-tuan pernah tengok dalam gambar di internet, boleh google sekarang pun. Tuan-tuan boleh google pun sekarang, ada di sana gambaran cincin yang di atasnya tertulis Muhammad Rasulullah. Dia kalau tanya, ustaz, cincin tu ada lagi ke? Kalau itu soalan, dan cincin tu dah tak ada dah. Cincin tu dah hilang di zaman Sayyidina Osman menjadi khalifah. Di cincin Nabi tu dah hilang lama dah. Cumanya sahabat-sahabat tahu apa yang tertulis kat situ, yang automatik juga menjadi cop tu, iaitu tertulis padanya, terukir padanya Muhammad Rasulullah. Baik, jadi maknanya ia akhirnya menjadi cincin, dibentukkan dalam bentuk cincin walaupun asalnya itu adalah cop. Baik, itulah tuan-tuan sekalian, macam saya sebutkan tadi, ia akhirnya menjadi sunnah, tapi sunnah yang kemudian, bukan seperti mana Nabi menyimpan rambut, bukan seperti mana Nabi menyimpan janggut, bukan seperti mana Nabi pakai gamis, ataupun sunnah-sunnah lain yang memang dah wujud Nabi lakukan daripada awal. Dan itu yang saya sebutkan tadi,
Simbolik cincin ini diletakkan sebelum pedang. Sebab apa? Sebab ia simbolik kepada perdamaian. Maknanya Imam Tirmizi rahimahullah, beliau menggambarkan kepada kita, apa saja hubungan mulakan dengan cara baik dulu, diplomasi dulu, ya? Ataupun kalau sama kita ni bincang dulu kan, jangan semua benda selesaikan dengan bergaduh je. Semua benda selesai dengan penumbuk je. Ini masalah bahagian kita zaman sekarang ni. Kadang tuan kita tengok benda ni dah jadi satu penyakit dah. Tak ada dah orang kata sopan santun lemah lembut tu. Kadang isu hal sikit je pun, isu parking je, isu sampah je, memang penyelesaiannya penumbuk terus. Kalau kata sikitnya hal kat tengah jalan tu kan, terus belasah je. Ini masalah yang jangan kita pandang ringan, kerana pada akhirnya dalam perbuatan tersebut adanya pahala dan dosa kan. Duk rasa kuat sangat kita bedal dia orang, jangan lupa di situ adanya dosa di sisi Allah SWT. Zalim itu tetap berlaku walaupun sekadar dengan buang sampah. Kita rasa okey je, dia tak bising Ustaz, saya letak sampah kat depan rumah dia, tapi dalam hal catatan malaikat, benda tu tak terlepas kan. Menang dunia memang menang kan, dia diam Ustaz, tengok macam lemah lembik je, kita bully je, tapi dalam catatan malaikat semuanya ada dosa, semuanya ada perkiraan pahala. Baik, jadi maknanya Imam Tirmizi seolah-olah bagi tahu gitu, mulakan dahulu dengan diplomasi, mulakan dahulu dengan perbincangan. Yang mana memang cincin Nabi SAW tu asal dibuat, ditempa itu memang untuk menjadi cop untuk surat-surat yang Nabi hantar kepada kerajaan-kerajaan asing. Dan itulah yang menariknya, kalau siapa yang ada kitab boleh tengok, lepas daripada dua bab cincin ini, Imam Tirmizi rahimahullah meletakkan bab pedang Nabi. Di pedang Nabi ini mengapa pula dia letakkan lepas bab cincin? Kerana Imam Tirmizi menghendaki hikmah di sebaliknya. Bila mana tidak ada ataupun tak dapat dah nak diusahakan perdamaian, diplomasi, perbincangan dah tak berjaya kan. Katalah sampai akhirnya terjebak juga dengan peperangan, meletus juga pertempuran, maka itulah yang disimbolikkan dengan pedang. Sebab kita pun tahu kan, pedang ni bukan parang. Kalau parang kan kita tahu dia punya tujuannya nak tebang pokok, nak tebang ranting dahan. Tapi kalau pedang ni memang faham lah, pedang ni memang kerjanya untuk perang je. Maka itulah simboliknya. Bila tidak mampu dah perdamaian itu dipertahankan, diusahakan, pada akhirnya terjebak dengan peperangan, maka itulah disimbolikkan selepas bab cincin Nabi SAW, dua bab cincin, adanya bab pedang. Ini tuan-tuan sekalian, antara hikmah dan juga manfaat bila kita hadir ke pengajian. Saya rasa tuan-tuan belilah, mana-mana kita Syama'il pun memang tak ada tulis benda ni. Tuan-tuan beli cetakan mana pun, beli terjemahan mana pun, tak ada dituliskan tentang perkara ini. Dia hanya disampaikan dalam pengajian-pengajian. Ada lagi sebenarnya susunan bab ni pun bahkan ada sampai yang bab hujung. Bab lah sekali pun ulama keluarkan apa hikmah dia. Ni saya dah cerita dulu, kalau tuan-tuan ingat awal-awal kuliah kita beberapa tahun dahulu, sampai ke hujung bab itu diletakkan mimpi bertemu Nabi, yang mana Imam Tirmizi berharap, Imam Tirmizi rahimahullah, beliau sangat-sangat menginginkan adalah di kalangan pembaca-pembaca kitab ini, setelah selesai membaca Syama'il Muhammadiyah, mereka dikurniakan mimpi melihat Nabi SAW. Itu yang letak last sekali tu. Kita selalu kan bila cerita pasal orang, last sekali apa? Last sekali meninggal kan? Last sekali apa? Kematian. Last sekalinya apa? Dia mati sebab apa? Tapi Imam Tirmizi tak letak bab wafat Nabi last sekali. Meletakkan dalam kitab ini, last sekali, hujung sekali adalah bab berkaitan dengan bertemu baginda, melihat baginda di dalam mimpi. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, itu yang kita lihat sebagai mukadimah kita malam ni. Ini bukan cerita cincin saja, tapi ceritanya cincin ini ada kaitan dengan hubungan diplomatik yang cuba diusahakan oleh Rasulullah SAW. Baik, kemudian kita lihat hadis kita malam ni, iaitu hadis yang kedua daripada bab ni lah, iaitu apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar, yang beliau bercerita bagaimana Nabi SAW mempunyai sebentuk cincin daripada perak, yang mana ia adalah bahan yang menjadi asas kepada pembuatan cincin tersebut. Lalu Abdullah bin Umar kata lagi, beliau baginda tu Nabi, baginda mengecap mohonnya pada surat dengan cincin itu.
Akan tapi Nabi SAW tidak memakainya. Aw kama qala. Apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar tentang perbuatan Nabi ataupun penggunaan Nabi terhadap cincin tersebut. Baik tuan-tuan sekalian, inilah yang kita sebutkan tadi. Nabi memerintahkan supaya dibentuk sebuah cincin. Jadi maknanya benda ni adalah sunnah yang kemudian. Kalau kita tengok dia punya turutan tahun, kemungkinan cincin ni dibuat ditempa sama ada hujung tahun 6 Hijrah ataupun di permulaan tahun 7 Hijrah. Nabi wafat bila? Nabi wafat dan Nabi meninggal dunia tahun 11. Dia maknanya dah hujung sangat. Dia mengapa tahun 6? Cerita dia panjang lah. Saya tak ulas pada malam ni. Kerana Nabi nak hantar surat ni bila keadaan di tanah Arab tu dah semakin aman. Waktu tu tuan, kalau betul-betul kita tengok tahun 6 tu memang tak ada dah peperangan dengan orang kafir Mekah ni. Jadi bila ada dah perdamaian, ada dah ketenangan di tanah Arab, Nabi mula fikir nak sampai ke Islam lebih jauh. Jadi sebab itu, kalau ada yang terfikir, Ustaz, mengapa Nabi tak hantar surat ni awal-awal? Mengapa tak hantar surat ni tahun 3 Hijrah ke, tahun 2 Hijrah ke, macam lewat sangat tahun 6 ni. Jadi memang itu ceritanya. Ceritanya sebelum tahun 6 tu memang kerjanya diganggu je oleh orang kafir Quraisy ataupun orang kafir Mekah. Baik, jadi bila dah ada kedamaian tu, maka Nabi mula nak melebarkan dakwahnya kepada kerajaan-kerajaan luar. Itu punca mengapa tahun 6 baru ada kisah ni. Baik, dan ini kita sebutkan tadi, dia bukan mata-mata cincin. Kata Abdullah bin Umar, baginda mengecop mohornya ataupun mengecopkan surat baginda dengan cincin itu. Akan tapi baginda tidak memakainya. Baik tuan-tuan sekalian, baginda memakai ataupun tidak ni nanti insya-Allah kita akan lihat. Ada diriwayatkan dalam hadis-hadis yang lain, dalam kitab ni juga, di mana Nabi dalam sebagai riwayat menyebutkan pakai cincin kejap je. Dia siapa tuan-tuan yang hadir malam ni memang pakai cincin, kalau boleh usahakanlah, mudah-mudahan ia tidak mengganggu amalan dan ibadah kita. Saya tak ingat di mana hadis tu, tapi memang ada di sini diriwayatkan bagaimana Nabi SAW antara punca Nabi pakai sekejap je. Dalam hadis ni sampai sebut Nabi tak pakai pun. Nabi ada je tapi Nabi tak pakai. Tapi sebagian sahabat pernah nampak Nabi pakai. Isu yang tuan sekalian, Nabi SAW jarang ataupun sekejap dia pakai. Dalam hadis ni kata tak pakai pun, kerana baginda SAW pernah rasa macam terganggu, rasa tidak selesa. Terutama cincin di tangan baginda itu sesuatu yang ialah kan, pada kita benda tu mungkin bersinar ke, benda tu shining gitu. Diriwayatkan bagaimana ia pernah sampai menjadikan Nabi SAW solatnya itu rasa macam terganggu kan. Tengah-tengah solat mungkin Nabi duduk terjeling ke, tertengok ke gitulah. Ya, kita katakan Nabi berpuluh tahun tak pernah pakai. Daripada umur muda sampai umur 50-an tak pakai pun cincin. Tahun 6 Hijrah ni maknanya Nabi waktu tu dah lebih 55 tahun dah. Sebab baginda wafat dalam keadaan baginda tak lama selepas itu. Dia bertahun-tahun, berpuluh tahun tak pakai. Bila Nabi pakai, ia menyebabkan keadaan itu sesuatu yang mengganggu solat. Ini nanti kalau jumpa hadisnya kita akan bincang. Itu yang pada akhirnya Nabi pakai kejap. Dalam hadis ni sampai sebut Nabi tak pakai pun. Sebenarnya Nabi pakai je benda yang kita kata tak mustahil kan, ada khilaf. Sahabat ni tengok Nabi tak pernah nampak, tapi mungkin sahabat lain ada nampak. Baik, jadi keadaan itu menyebabkan baginda merasakan macam gangguan, terutamanya bila solat, bila beribadah rasa nak tengok kan, tak dapat mencapai khusyuk dan sebagainya lah. Ada sedikit terganggu solat baginda SAW. Itu yang lepas tu Nabi pun tak pakai lah, dan Nabi menyerahkan cincin ini kepada seorang sahabat untuk menjaganya. Dia tuan-tuan, kalau siapa yang ingat tadi kita sebut cincin ni akhirnya hilang. Cincin ni hilang waktu sahabat tu jagalah. Sahabat tu pun ditakdirkan Allah umur dia panjang. Sahabat yang jaga cincin ni saya tak ingat nama apa, tapi umurnya panjang. Dia sempat sampai ke zaman Sayyidina Osman, yang waktu tu diriwayatkan tak tahulah dia berwuduk ke, dia mandi ke. Dalam riwayat menyebutkan cincin Nabi itu jatuh ke dalam telaga yang ada di halaman Masjid Quba. Dia tuan-tuan, siapa yang dah pergi haji, dah pergi umrah, kalau boleh imagine, kalau boleh ingat balik Masjid Quba tu
nampak, pernah jumpa ke telaga dan sebagainya. Itulah riwayat sebut cincin tu akhirnya jatuh dalam telaga di halaman Masjid Quba di zaman Sayyidina Uthman. Yang menarik tuan sekalian, cincin tu jatuh dalam telaga tu, tapi riwayat menyebutkan setelah ditimba airnya selama 3 hari. 3 hari timba air ni. Ialah cincin Nabi kan. Cincin Nabi waktu tu Nabi dah wafat pula. Orang kata memang kenangan besar tu. Ini bukan cincin bapa ke ataupun warisan orang tua, tapi cincin Nabi ni. Dia bila jatuh dalam telaga tu, maka sahabat cuba cari sampai 3 hari ditimba air. Tak tahulah dapat kering ke tidak, tapi riwayat menyebutkan ditimba airnya 3 hari untuk jumpakan cincin tu pun memang tak jumpa. Maka itulah yang kita lihat, sahabat itu yang menjaga cincin Nabi SAW. Setelah baginda hanya memakainya sekejap saja. Nabi tak lama memakainya. Kalau hadis yang kita bincang ni, dia kata Nabi tak pakai pun. Ini orang kata mungkin selisih di kalangan sahabat. Ada sahabat yang mungkin tak pernah tengok Nabi pakai. Ada sahabat yang pernah tengok Nabi pakai, tapi kejap. Ini bukan benda yang pelik. Sebab Nabi SAW bertemu dengan ribuan sahabat. Ada sahabat ni nampak Nabi macam ni, sahabat ni nampak Nabi macam ni. Baik, tuan-tuan percaya Allah SWT, kita tengok ulasan hadis ni. Dalam sebuah hadis yang lain ada menyatakan baginda memakai cincin. Ini kita sebut tadi. Ustaz ni bertembung ke apa ni? Abdullah bin Umar kata tak pakai, sahabat lain kata pakai. Tak ada bertemu apa tuan. Ini menggambarkan Nabi SAW bertemu dengan ramai sahabat. Macam kita lah. Jumpa imam ni, makan kat kedai sana pula. Esok lusa tu lah jumpa imam yang sama, makan kat tempat lain pula. Ini benda yang biasa. Saya ni pun banyak pergi kedai, pergi sana, pergi sini. Kita sentiasa bertemu dengan ramai manusia. Nabi pun begitu. Bila mana dilihat oleh sahabat, Nabi pakai. Sahabat lain tengok, Nabi tak pakai. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, maka itulah kita sebutkan tadi. Apa-apanya kisah tu ada di sini. Dalam ulasan ni kisahnya. Yang diriwayatkan bagaimana sebahagian berpendapat Nabi mempunyai 2 bentuk cincin. Dalam keadaan baginda tidak memakainya, orang kata satu pakai, satu tidak. Ini kita lihat bermacam-macam pendapat para sahabat. Dan menurut hamba yang hina. Dalam ulasan ni, hamba ni merujuk kepada Syekh Maulana Zakaria Kandalawi, yang menghuraikan ataupun yang mensyarahkan hadis ni lah. Menurut hamba yang hina ini, penjelasan yang munasabah ialah baginda tidak memakainya selalu. Itu punca ada sahabat pernah nampak Nabi pakai. Tapi ada sahabat lain kata Nabi tak nak pakai pun. Dia bukan bertembung. Itu orang kata tabiat manusia. Lagi-lagi memakai cincin ni bukan benda yang darurat. Dia bukan macam pakai baju kan. Kalau pakai baju kan confirm lah tiap masa tengok pakai je. Dia cincin ni bukan benda darurat, bukan benda yang penting sangat. Maka mengikut Syekh Zakaria Al-Kandalawi, dia kata ia adalah keadaan yang mana baginda tidak memakainya selalu. Sebuah hadis meriwayatkan, ini cerita yang kita sebut tadi. Sebuah hadis meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah solat dengan memakai cincin tu. Dia Nabi tak mula pakai cincin daripada awal. Itu yang mungkin Nabi rasa lain sangat, sampai rasa terganggu pada ibadah baginda. Dia adalah hadis pernah meriwayatkan bagaimana Nabi SAW solat dengan memakai cincin di jari kanannya. Dalam masa yang sama, ketika solat, mata baginda asyik tertumpu pada cincin tersebut, dan dia menyebabkan ada solat itu menjadi gangguan, ataupun kita kata tidak dapat mencapai khusyuk dan sebagainya lah. Dan itulah puncanya bila mana Nabi SAW ketika solat, waktu tu bau-bau pakai cincin, ia menyebabkan baginda rasa terganggu, menyebabkan baginda pandangannya sentiasa nak tengok kat cincin je. Inilah kan kita kata benda yang ada tarikan, dia ada cahaya, ada sinar dan sebagainya. Dia dalam hadis yang lain menyebutkan Nabi pernah solat dalam keadaan memakai cincin, akhirnya pandangan Nabi itu asyik nak tertengok ke situ. Itu yang sehingga menyebabkan baginda SAW lalu berhenti memakainya. Ini yang menjadi punca mengapa Nabi SAW dikhilafkan oleh sahabat. Ada sahabat nampak pakai, ada sahabat nampak tak pakai. Yang ceritanya memang gitu. Antara punca lepas tu Nabi tak pakai dah. Nabi hanya guna kalau nak cop-cop je, kerana ia menyebabkan terganggu amalan dan ibadah baginda. Dan inilah kita sebutkan tadi tuan-tuan sekalian,
Mudah-mudahan kalau siapa yang memang ada cincin di tangan, yang pertamanya orang kata luruskan niat dan tujuan tu, biar ada dalam kita memakai cincin itu untuk mencontohi atau mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu yang pertama. Sebab saya boleh katakan takat saya jumpa ni orang pakai cincin macam-macam sebab yang elok pun ada, sebab yang bukan-bukan pun ada, sebab yang merapu pun ada, kan? Dia nak tundukkan orang lah, nak bagi nampak ada power lah, nak nampak bagi ada aura lah, apalah, pakai cincin, kan? Cincin tu konon dapat waktu bertapa lah, dapat daripada sana daripada sini. Yang mungkin sebahagian daripada kita tak pernah pun membayangkan memakainya itu kerana menghidupkan sunnah, sekadar sebab hawa nafsu je, kan? Dan pakai ni, ialah Ustaz dulu Ustaz selalu masuk hutan, ni kata orang kalau rimau nampak ni, rimau terkejut, kan? Jadi dia pakai tu sebab apa? Sebab rimau pula. Ada yang pakai sebab apa? Nak tundukkan orang. Pakai tu sebab apa? Sebab itu, sebab ini. Dalam keadaan tak ada pun hajat keinginan memakai cincin tu untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ini yang pertama. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau ada memang siapa-siapa yang hadir pada malam ni memang ada pakai, maka ingat ia termasuk amalan yang pernah dibuat oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita duk buat, kita pun ada yang makainya, ia termasuk satu daripada cara kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi jangan kadar fikir ini hal dunia je, jangan kadar ini hal berkaitan dengan dia punya petua-petua je. Ia juga sebenarnya cara kita mencontohi Nabi SAW. Kemudian yang kedua, daripada isu pemakaian kita ni, kalau ada siapa yang pakai, yang pertama niat tadi, luruskan, betulkan, biar ada tujuan kita pakai tu kita nak hidupkan sunnah, bukan mata-mata hal dunia sahaja. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, begitu juga, mudah-mudahan dengan apa yang ada di tangan kita itu tidak berlaku seperti kisah ini, iaitu keadaan itu menyebabkan gangguan pada ibadah. Dia pakai cincin dalam masa yang sama gangguan pada amalan kita, ataupun dibimbangi orang nak pakai cincin dalam masa yang sama menyebabkan timbul penyakit-penyakit hati, pun masalah juga. Duk riak sana, wujud sini, sombong sana, menunjuk sini, kan? Padahal orang lain pun pakai juga, kan? Orang lain pun ada cincin pun, tak adalah macam dia, kan? Memang tujuan yang pelik-pelik, bukan tujuan yang baik. Jadi ini dua perkara yang kita boleh ambil iktibar. Dan riwayat menyebutkan antara punca Nabi akhirnya tak pakai sangat, terus Nabi buka bagi sahabat simpan, kerana ia perkara yang menyebabkan terganggu solat Rasulullah SAW. Baik. Dan begitu juga dalam perenggan terakhir, sebelum hadis yang lain, sebelum hadis yang baru, sebuah hadis lain juga menceritakan satu kisah seumpamanya, iaitu hadis ini pula bercerita tentang pakaian berwarna. Jadi ini benda yang samalah, sama dari segi menyebabkan gangguan kepada solat baginda. Tapi yang kedua ni pakaian, tak tahulah, saya tak tahu, tak pasti warna ke apa ke, tapi pernah Nabi lepas tu tak pakai dah baju tu. Lepas pada tu Nabi tak pakai dah pakaian tersebut kerana terganggu solat baginda. Baik tuan-tuan sekalian, lalu setelah baginda mencabut cincinnya dan Nabi tak pakai dah, siapa yang simpan? Ni saya sebutkan tadi. Cincin itu akhirnya diserahkan kepada seorang sahabat untuk menyimpannya. Kita kata jadi satu tanggungjawab dia lah. Boleh jadi sahabat ni sahabat yang banyak simpan dokumen Nabi ke apa, kita tak tahu. Kerana sahabat ini tuan, saya yakin sahabat yang kita tak nak dengar namanya. Akhirnya baginda setelah tidak pakai lagi cincin tersebut, baginda menyerahkan kepada Sayyidina Mu'aikib untuk menyimpannya di pihak Nabi SAW. Mungkin kita pun tak pernah dengar, kan? Ada sahabat yang namanya Mu'aikib. Jadi Mu'aikib ni lah yang apa-apanya menjadi penyimpan cincin baginda. Dan beliau ni lah yang saya ceritakan tadi, panjang umurnya, yang mana beliau bahkan sempat sampai ke zaman Sayyidina Uthman. Saya pun tak tahu, tak sempat tengok pula beliau meninggal bila. Tapi dalam riwayat menyebutkan memang dia sempat sampai ke zaman Sayyidina Uthman. Dan di zaman itulah cincin tersebut ditakdirkan Allah SWT terjatuh di sebuah telaga, yang mana telaga tersebut berada di halaman ataupun berada berhampiran Masjid Quba. Masjid yang saya yakin siapa pergi umrah, pergi haji, mesti ziarah je lah. Jadi dan macam saya cerita tadi lah, ditimba-timba airnya sampai 2-3 hari tak jumpa-jumpa cincin. Yang menariknya, ulama sirah bila compare kisah itu dengan zaman Sayyidina Uthman, apa-apa dan ada dikeluarkan satu cerita ataupun satu keadaan yang menarik. Bagaimana para ulama sirah terutamanya
bila kaitkan dengan sejarah Sayyidina Osman, apa-apa dan benda tu ada kesan. Ini nak kata berkatnya Nabi ni, barakah yang ada pada Nabi-Nabi, para Rasul, ia benda yang besar. Sampai ke tahap hatta pada kegunaan dan barang-barang pun. Di para ulama sirah terutamanya mengeluarkan faedah satu isu yang menarik. Mereka bila compare dengan zaman Sayyidina Osman, apa-apa dah kalian, betul-betul lepas hilang cincin Nabi tu, betul-betul lepas cincin tu jatuh dalam telaga, lepas tu hilang, tak lama lepas itu bermulalah kita kata pergolakan di dalam pemerintahan Sayyidina Osman. Betul-betul lepas cincin tu hilang, yang kita boleh katakan benda tu Nabi punya, benda yang ada keberkatan, ada barakah, dipakai, dimiliki oleh seorang yang mulia. Jadi bila hilang cincin tu, apa-apanya mula daripada lepas tu lah. Lepas pada itulah mula berlakunya pergolakan dalam kerajaan yang dipimpin oleh Sayyidina Osman bin Affan. Dan saya kira tuan-tuan semua tahu, pernah dengar, Sayyidina Osman bin Affan memang seorang yang akhirnya antara sahabat yang mati dibunuh. Khalifah-khalifah, dan sebenarnya 4 orang khalifah ni yang tahun ni first time kita tak dapat nak selawat dalam sembahyang tarawih. 4 khalifah ni sebenarnya kalau betul-betul kita perhati, yang meninggal biasa ni seorang je. Yang meninggal biasa, sakit biasa antara Sayyidina Abu Bakar je. 3 lain semua dibunuh. Termasuk Sayyidina Uthman pun dibunuh syahid ketika mana sedang berada di dalam rumah tengah baca Quran tu, syahid dibunuh. Dia mula berlaku pergolakan masalah dalam pemerintahannya selepas kita kata cincin Nabi SAW tu hilang, terjatuh di dalam telaga tersebut. Itu nak kata barakah yang ada pada Nabi. Jangan kata Nabi je ada barakah, sampai barang-barang, benda-benda yang baginda miliki pun ada keberkatan. Kita berlaluan pada azan. Allah
Tuan-tuan muslimin, hadirin tetamu Allah Subhanahu wa taala. Tamu sikit je lagi. Sebab musim PKP ni SOP-nya lebih ketat. Baik. Maka penutup kita malam ni tuan-tuan sekalian, riwayat menyebutkan bagaimana Nabi SAW dilihat tidak memakai cincin yang kita cerita ni lah. Tapi dalam hadis yang lain sebut Nabi pakai. Jadi itu menunjukkan ada perbezaan di kalangan sahabat sendiri. Kenapa? Kerana Nabi SAW sentiasa bertemu dengan sahabat-sahabat yang berbeza-beza. Kadang jumpa orang ni, kadang jumpa sahabat ni. Yang Nabi pun kita tahu sentiasa banyak bergerak dalam kehidupannya. Baik, kemudian terakhir sekali kita lihat hadis yang seterusnya. Sayyidina Ali pula melaporkan bahawa Nabi SAW mempunyai cincin dibuat daripada perak dan permatanya juga daripada perak. Baik. Di hadis yang ketiga ni pula seolah ada di sana pertemuan dengan hadis kedua tadi. Hadis kedua tadi Sayyidina Abdullah bin Umar kata Nabi ada cincin yang di atasnya terukir. Di atasnya terukir Muhammad Rasulullah, lalu Nabi guna untuk cop. Hadis ketiga ni pula kata Nabi ada cincin yang mana di atasnya perak, gitu je. Ada permata lah kat atas dia. Dia macam mana ni? Kan, macam mana Ustaz Nabi ni cincinnya ada cop ke, tak ada cop ke, macam mana? Ini yang dijelaskan tadi tuan-tuan sekalian. Para sahabat bila meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi berkaitan cincin, akhirnya ulama buat kesimpulan apa? Ulama buat kesimpulan boleh jadi Nabi SAW memiliki dua bentuk cincin. Boleh jadi Nabi ada dua bentuk cincin. Satunya yang ada terukir kat atas Muhammad Rasulullah, dan satu lagi tidak ada apa-apa yang terukir. Satu lagi mungkin ada batu lah, pemata di atas cincin tersebut. Dia bukan khilaf, bukan benda tu ada pertemuan, tapi boleh jadi Nabi memang ada dua bentuk cincin. Kadang macam kita kan, benda yang sama aja tapi ada sampai 3-4 jam saja, ada 3-4-5 jam. Handphone saja pun sampai ada 2-3 kan. Ini benda yang berlaku biasa dalam kehidupan kita. Dia boleh jadi Nabi pun gitu, ada memiliki beberapa bentuk cincin. Sebab sahabat melihat kadang-kadang cincin Nabi ni ada cok, kadang-kadang cincin Nabi tu ada batu je dekat atas dia. Baik tuan-tuan percaya Allah, itulah perkongsian kita pada malam ni. Dalam masa yang sama, perbahasan ini bukan sekadar kita baca, bukan sekadar kita ambil tahu, tapi banyak pengajaran dan hikmah di sebaliknya, insya-Allah, yang mudah-mudahan dapat kita ambil sebagai panduan dan pedoman kita, terutama khususnya bagi tuan-tuan yang memang ada pakai cincin. Betulkan, luruskan niat kita. Ia segera salah satu daripada cara kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang bukan semata-mata kerana dia punya tujuan, dia punya manfaat, dia punya aura, dia punya power, bukan. Tapi sebenarnya ia juga sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.